ikhtilafna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya marilah kita mendapatkan syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengah hari ini saya terlupa buat buku, saya nak pinjam buku. Di pasal buku biasa dalam kereta. Hari ni kita tahu tak ada pula dalam kereta. Muka surat berapa? 300. Baik, kita sedang bincangkan tentang nikmat yang pertama, iaitu nikmat zahir. Nikmat zahir ni ialah nikmat yang boleh kita lihat, atau lebih mudah kita sebut hari itu sebagai material. Jadi ini telah kita bincangkan tempoh hari, dan kita berhenti kepada yang kedua. Yang kedua ialah nikmat jawatan. Tuan-tuan sekalian, kita sedang bincangkan tajuk, jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dalam perbincangan kita yang lalu, kita telah sebutkan bahawa kadang-kadang nikmat itu sendiri akan menjadi azab kepada kita. Dan dalam pertemuan yang lepas, kita bincangkan tentang nikmat harta, di mana harta itu sama ada dia akan menjadi nikmat kepada kita, atau harta itu juga boleh menjadi azab kepada kita. Bergantung bagaimana kita mempergunakan nikmat yang Allah beri tadi. Kalau sekiranya ia digunakan selari dengan tuntutan syarak, maka harta itu benar-benar akan menjadi satu nikmat kepada kita. Tetapi kalau dia digunakan untuk tujuan atau perkara yang bertentangan daripada perintah agama, maka tunggulah, harta itu juga yang akan menjadi azab. Dalam arti kata yang lain, Allah akan menurunkan azab melalui harta tersebut. Kita tengok pula yang kedua, nikmat jawatan. Jawatan boleh jadi penolong bagi Islam, boleh jadi juga sebagai musuh bagi Islam, dan cabaran besar di jalan dakwah para da'i yang saleh. Tatkala Umar bin Abdul Aziz menjawab jawatan sebagai khalifah, beliau adalah orang yang diberi petunjuk dan kebenaran. Beliau telah memimpin umat menuju kemuliaan dan kesejahteraan. Ini cerita tentang jawatan pula. Jawatan ni memanglah semua orang suka belaka. Ada yang tak suka jawatan, ada yang tak nak. Tak ada, semua nak belaka. Kalau boleh jawatan ni makin naik, makin naik, daripada kani naik jadi manager. Boleh tuan-tuan kan. Dia meniaga sendiri, dulu dia kerja kan, lepas tu dia meniaga sendiri, dia manager lah. Tak, maknanya orang ni memang jawatan ni satu benda yang dekat dengan manusia. Manusia suka pangkat tu, semakin hari dia semakin tinggi pangkat. Itu memang realiti kehidupan manusia. Tapi soalnya, apakah pangkat ini digunakan untuk agama, atau pangkat itu digunakan untuk menentang agama? Sebab biasanya dia relatif. Pangkat dia relatif dengan kuasa. Yalah, orang ada pangkat untuk ada kuasa. Ke ada orang ada pangkat tak ada kuasa? Saya kata saya memanglah CEO, tapi saya ni tak ada kuasa. Saya punya kuasa macam security je. Ada? Tak ada buat orang kot. Bila dia ada pangkat, berarti dia ada kuasa. Sebab itu pangkat, kalau dia disyukuri, dia akan menggunakan pangkat tadi untuk agama. Sebab itu saya kata, itu orang yang rajin dengar kuliah ni, yang suka kepada agama ni, tuan-tuan, mesti kerja rajin-rajin supaya pangkat tinggi belaka. Biar yang dengar ni semua CEO, tapi takkan satu syarikat CEO sampai 40 orang. Ini tak makna begitu. Biar orang tinggi-tinggi ni. Kenapa? Bila yang di atas ini hebat, yang di bawah akan ikut hebat. Saya pergi satu tempat, syarikat dia ni, dia syarikat individu lah, tetapi
Dia syarikat yang besar. Dia antaranya dia syarikat mengimport kereta-kereta mewah. Memang saya masuk ke tempat dia bila datang jemput Syamah tu, memang kereta mewah saja. Bahkan yang kena curi pun kereta mewah. Saya dah cerita di sini kot. Belum ni. Kereta yang kena curi itu apa nama kereta dia? BMW. BMW X apa yang terjungkit sikit tu, belakang dia tu, X6 tu. Maknanya yang kena curi pun kereta mewah, yang mencuri pun mewah, naik Porsche. Tu yang canggih tu. Dia betul lah, benda dia dipanggil skufu. Kalau curi naik motor, kau mana nak curi kan? Curi tu sungguh juga kan. Dia tengok di CCTV tu, yang masuk tu naik Porsche. Bila Porsche tu keluar, BMW tu ikut keluar sekali. Mana dapat detect yang mencuri itu orang yang naik Porsche. Itu punya canggih curi. Betul lah, skufu. Dia bila skupu, dia bahagialah, dia boleh ikut. Dan kalau tak skupu, pening dia. Dia naik motor, tiba-tiba nak hidupkan Mercedes, tak tahu mana kunci nak masuk kan. Nah, tapi pasal dia naik Porsche tu, barangkali dia dah biasa. Tak, tuan-tuan nak sebut. Ini orang kaya. Dan dia ada jawatan. Tentulah pasal dia punya syarikat. Apa yang berlaku? Bila orang yang di atas, dia ada rasa suka kepada agama, yang di bawah ikut sama. Saya pergi program tazkirah, dia ada tazkirah bulanan. Dia sendiri hadir, semua staf hadir. Dia kata, Ustaz, biasanya kalau program agama adalah seorang dua yang tak hadir, itu pun excuse. Tapi kebiasaannya semua akan hadir. Ialah betul, semua akan hadir, kerana sebab yang di atas tu turun. Jadi kita kan nak condemn orang Malaysia Negara, marah pula orang Malaysia Negara ni, record pula tu. Ustaz ni cancel, condemn kita pula. Tak, saya bukan kata begitu. Kita cerita tentang pangkat ni, tuan-tuan. Dia penting pangkat tu. Nampak? Mana? Saya dulu di Palma, Ampang. Kita banyak kerap program di sana. Dia punya GM turun. GM turun dengan chef-chef sekali dia panggil masuk. Dengar ceramah. Chef pun masuk. Bila waktu kuliah Zuhur, GM turun untuk duduk dengan kuliah. Dia suruh semua yang lain berhenti kerja, kecuali yang tak boleh berhenti kerja lah kan? Maknanya yang lain yang macam office ke apa sebagainya boleh berhenti kerja, suruh berhentikan kerja dulu. Mari datang dengan kuliah. Kalau ada staff yang kata saya tahu, tak apa, I pay for you, dengan kuliah. Maknanya dibayar untuk dengan ceramah. Jadi itu sulit buat. Nampak? Maknanya nak sebut ni penting orang yang di atas. Ini kalau orang tu ada fikir untuk agama. Bukan maknanya untuk agama ni berarti dia nak kena buat kerja agama saja. Tak. Tetapi dari segi pemikiran dia, sekurang-kurangnya, saya pergi satu tempat, CEO dia tak turun. CEO dia tak turun, tapi CEO dia arahkan dia punya PA, arahkan semua staf turun. Itu hukum-hukum bagus lah, macam kita lah kan. Kita kan tak ke masjid, kita arah ke anak ke masjid kan, gitu kan. Dan siap masjid itu kan, bapak relax je kat rumah, anak ramai tu budak-budak ramai ke masjid pasal diarahkan oleh ayah dia kan. Datang, ayah mana? Ayah hantar wakil dia kata. Kita tu tak, maknanya sekurang-kurangnya bagus dia ada pemikiran. Dia nak melihat supaya masyarakat ni faham agama. Tuan-tuan nak sebut, sebab tu ada setengah-setengah pula dia tak arahkan, tapi dia sediakan bajet. So dia kata tak ada masalah, syarikat akan bayar untuk program. You buat program, tak ada masalah, kita bayar. Ini pun bagus juga. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok, tuan-tuan, kita orang Islam ni, bila kita ada pangkat, kita lupa. Saya pergi syarikat Jepun, Panasonic. Itu memang confirm Jepun, nama pun Panasonic kan. Bandar Yoshishita, apa kena nama? Yoshimitsu ke Yoshishita? Matsushita. Bandar Matsushita dipanggil. Pasal kat situ semua kilang Panasonic. Tak ada masalah. Dia tak pernah larang nak buat program agama.
buat. Tapi masa kerja, you kerja. Lepas tu you nak berprogram agama ke, you nak kiam daripada hari ni sampai besok pagi ke, ikut suka you. Ini penting. Ini orang bukan Islam. Ini orang bukan Islam. Yang menyembah tak tahu benda disembah. Sebab itu penting orang ada jawatan dan orang ini tunduk kepada agama. Sebab itu saya pesankan, kita orang yang suka agama ni tuan, kena ada cita-cita untuk kita pegang jawatan besar. Tapi lah, kalau tempat kita CEO ni seorang je, tak payahlah semua sekali bercita-cita jadi CEO pula. Kau rasa kau nak pegang mana? Dia cerita gitu pula, macam dia boleh agak-agak paraid gitu je. Bagi aku pegang GM lah, kata kau. Tak pun kau pegang GM, kau bagai operasi, aku bagai kewangan gitu. Contoh tuan. Dia boleh agak-agak gitu je. Okey lah, tu tak apa. Yang penting orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu penting. Itu. Abu Muslim Al-Khurasani yang jawab sebagai amir telah membunuh ribuan kaum muslimin. Begitu juga Al-Hajjaj yang telah membunuh ratusan ribu kaum muslimin. Dan semua mereka itu tercatat dalam kitab Allah dan tidak salah dan tidak lalai. Makna nampak, bila orang ada pangkat, orang ada kuasa, maka kalau tidak diguna untuk tunduk pada Allah Ta'ala, nikmat itu dia akan guna untuk kufur pada Allah Ta'ala. Dia dua saja. Dia sebut dah yang lepas kan, nikmat ni dua saja. Dia takkan pergi tengah-tengah. Sama ada kita guna untuk syukur pada Allah Ta'ala atau kita kufur. Dua saja. Dia takkan pergi yang ketiga. Sama ada kufur atau kita bersyukur. Dalam kitab sahih Rasulullah SAW bahawa ada 3 orang daripada Israel yang buta, botak dan berpenyakit kusta. Allah SWT nak menguji mereka. Allah mengirim malaikat kepada mereka. Malaikat ini pergi mendatangi orang yang botak dan berkata, apakah yang anda inginkan? Kata orang yang botak, saya inginkan rambut supaya dapat menghiasi dan dapat memperindah kepala saya, kerana manusia telah mencela dan menghinaku. Biasalah kan, orang tak ada rambut, dia rasa rambut tu nikmat. Betul tak? Saya ada satu orang perempuan lah tuan-tuan ni, dan ni minta maaf lah, saya cerita saja ya. Dia ni memang free hand ya. Sekali tu saya jumpa dia pakai tudung pula. Saya kata, apa cek? Apa cek lah kan, cara bahasa sekarang ni kan. Apa cek? Dia kata, ustaz rambut gugur, kata dia. Saya kata, apa hal pula? Kita tahu dia kata gugur. Apalah, saya kata, dah rambut gugur, berubat lah. Tak apa. Sekali lagi jumpa, tak tudung balik dah. Saya kata, apa cek? Tanya lagi. Dia kata, okey lah, dia kata, buat terima dah, kata dah okey dah rambut dah. Makna hari tu dia bertudung pasal rambut botak. Makna bila Allah bagi balik rambut, dia lupa balik. Eloklah dia botak. Tak, dia, saya kata dia tu, pasal dia punya pemahaman. Jadi dia bertudung pasal rambut botak. Saya kata, janganlah gitu. Makna Allah tu tegur kita tu. Sebenarnya dia tegur kita. Nah, jadi pakailah. Janganlah tunggu botak pula. Takut sekali lagi kalau botak, dia tak tumbuh-tumbuh dah. Mogok rambut tu. Nah, mending kita tak, tuan-tuan, nak sebut ni kadang-kadang kita lupa nikmat tadi. Siapa juga orang, Allah turunkan malaikat, Allah tanya, kan, apa yang kau nak? Orang botak, benda lagi dia nak. Lagi pula orang hina dia kerana dia botak. Dia nak rambut. Sebab tu ada iklan rambut kan sekarang, macam-macam iklan. You nak, hari ni tambah, besok panjang lah. Macam tu kan, iklan itu dahsyat. Orang botak. Itu botak ni tuan, perempuan haram botak rambut. Sebab rambut perempuan ni mahkota, dia perhiasan, zina. Sebab tu orang perempuan, rambut dia tak boleh dibotakkan. Tak boleh. Sebab tu perhiasan untuk suami. Walaupun suami suruh, suami tak ada kerja, awak je lah botak bang. Faham saya pula botak kata dia. Tak boleh. Dan orang lelaki pun ni tuan, botak rambut ni, kalau ikut pembincangan ulama lah, dia kata botak rambut ni tak disuruh pun dalam agama. Ada suruh botak. Dia botak ni pertama lahir. Betul? Lahir rambut botak. Cukur rambut tu. Ni botak licin tuan-tuan, bukan nombor 1, nombor 2 tu tak pakai lah. Ya. Ada pula kisah, aku ni termasuk ke tak termasuk ni, kita tak. Ni botak licin ni dipanggil halak ni, ataupun dia panggil apa istilahnya? Cukur lah, bercukur ya? Masa lahir. Yang kedua, bila haji ya? Itu cukur. Lain pada itu tak masuk kan? Tak ada
Malaysia menang Olimpik, dapat 1 emas, licin kepala botak. Tak ada, itu tak masuk. Ya, tak masuk. Sebab itu dia botak kepala ni licin, botak licin tuan-tuan. Itu je. Ya. Beranak bukan beranak bila lahir. Kalau beranak dia licin, naya mak tu. Tentang beranak je licin botak kepala. Ya. Maknanya dibotakkan tadi kerana akikah tu. Ya. Yang kedua kerana umrah ataupun haji. Yang itu boleh. Ihram lah dia panggil. Ya. Keluar daripada ihram. Maka tu botak. Lain pada tu tak pakai. Jadi kita kalau suami kita botak licin tu, beritahu dengan dia sikit lah. Tu kau lah bang, tu salah kita botak macam ni. Rasa macam bola lahir je. Baik. Maka dia pun mohon kepada Allah supaya dia berambut. Maka sekelip mata saja Allah memperindahkan kepalanya dengan rambut. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya ini dalam sahihain tuan ni, dalam sahih Bukhari ya, dan Muslim. Maknanya hadis sahih. Ya, dia minta rambut jam-jam tu juga ada rambut. Allah boleh buat tak? Ni hadis-hadis yang cerita tentang keajaiban ni supaya kita yakin dengan Allah Ta'ala. Allah boleh buat apa-apa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik tu kalau kita baca doa Yasin tu dalam buku Yasin tu, tapi lah kita pun tak faham doa tu pun nak katakan. Dalam buku Yasin tu dia ada doa. Dia kata bainaka fi wan nun ya, wa alim ma kana qabla yakun. Allah mengetahui sebelum berlaku, dan pengetahuan Allah tu ya, apa dia panggil, iradah Allah Ta'ala ni di antara kaf dengan nun. Kaf dengan nun maksudnya apa? Kaf dengan nun kun. Makna bila Allah kata kun, jadi. Jadi makna antara kaf dengan nun, maknanya rapat sungguh lah. Allah kata kun saja, jadi terus. Berarti kalau Allah Ta'ala kata engkau ada rambut, ada. Allah kata gugur rambut, gugur. Bukan payah nak, tuan-tuan. Apa payah sangat? Baik tu Allah sebut dalam surah Yasin tu, ayat 82 kan? 82, 83, 82. Allah kata apa? Sesungguhnya, innama amruhu, sungguhnya ya, keadaannya apabila dia menghendaki suatu, hanya dia berkata jadilah. Baik tu kita risau yang itu tu, takut Allah Ta'ala kata jadi. So itu sama juga, bila Allah nak menghilangkan suatu, Allah kata jadi, hilang dia. Allah kata hidup balik ni. Kan doktor kata memang tak ada harapan dah. Ya, dia dah koma 4 bulan. Koma ke koma? Koma. Kalau koma lain kan? Koma 4 bulan koma. Nah. Tapi Allah Ta'ala kata kau hidup balik. Tuan-tuan, tak ada yang mustahil. Dengan Allah Ta'ala tak ada yang mustahil. Ini kepahaman kita lah. Sebab itu kita walau macam mana payah pun, kalau Allah Ta'ala kata jadi. Sebab itu saya pernah sebut sini perempuan kan, kita walau bukan di sini, tempat lain, kebetulan cerita ni tuan-tuan tentang ayat apa dipanggil, ilmu pengasih. Dia orang perempuan ni kalau boleh dibagi ilmu pengasih ni dia pakai tu, supaya suami tu tunduk pada dia, tak pergi cari orang lain. Betul tak? Nak tak? Tak nak? Tak nak suami tu tunduk pada kita je, jangan cari perempuan lain. Tak nak? Kalau saya bagi ilmu biar lelaki tu cari perempuan lain. Dah ilmu tadi tak nak, ilmu lain lah pula bagi. Tak. Maknanya saya nak sebutkan, kalau ada bukan ilmu pengasih, maknanya ilmu sihir tu tak. Ya. Artinya kalau ada ilmu yang boleh katakan ayat apa yang kita boleh amalkan, kita baca, menyebabkan suami itu sayang pada kita saja. Dia tak nak cari orang lain. Nak tak kita amal? Nak. Orang lelaki nak amal ke tak? Lelaki lah tak nak. Kita nak amal orang benda pasal kita yang nak kahwin. Nak. Tapi saya nak sebutkan, kebetulan hari itu kita bincang kitab Hakikatul Tauhid, pengertian Tauhid, yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kita bincangkan, saya sebutkan, kalau kita guna ilmu pengasih sekalipun, ya, ataupun ayat penduduk sekalipun, Allah Ta'ala kata suami kau akan kahwin. Kahwin tak? Kahwin tak kahwin? Itu je, tak usah pening kepala. Faham tak? Jadi sebenarnya tak usah pening kepala. Tak usah pening kepala kita nak jaga suami kita jangan bagi kahwin. Sebab soal nak bagi, tak, semua ni kita kena faham. Ni kena orang perempuan. Saya ada satu orang telefon, dia kata, Ustaz, saya tak tahu macam mana, cuba bagi advice sikit, kata dia. Dia rasa hidup macam dekat Vietnam.
Cakap Vietnam rasa duduk. Pasal apa? Dia anytime dia boleh kena attack. Serangan. Bukan heart attack. Attack by first wife. Kan? Suami dia jadi radar lah. Suami dia jadi radar. Okay, you tolong keluar daripada KL sekarang, kerana isi tamu sedang dia menyerang awak. Tak semua tu tuan. Begitu sekali. Dia kata pernah satu ketika saya lompat daripada hotel ke hotel. Isteri dia punya radar lagi kuat juga. Dia boleh kesan pula tu. Isteri kedua tu duduk hotel mana. Dibayangkan. Ini apa benda cerita tuan-tuan. Dah kahwin. Makna kalau mati suami tu, isteri kedua dapat parahi tak? Bertenang lah. Kalau belum kahwin nak serang, okey lagi. Pasal belum lagi. Ingat. Sebab tu kita selamatkan masa belum kahwin. Sebab itu suami selamatkan diri, kahwin cepat. Kalau tidak, saya tak bagi faham dua-dua sekali. Dua sekali bagi faham. Tak, kadang orang perempuan, minta maaf lah tuan-tuan, kita kena adik, ni hukum. Bukan kita boleh nafikan hukum Allah Ta'ala tu. Kalau Allah nak izinkan berlaku ke tidak? Walaupun kita ni isteri baik, tak ada cacat cela, tak ada. Kan? Suami balik stokin suami, kita buka kan? Kan? Belum pernah buat kan? Contoh lah tuan. Sampai macam tu baik. Suami tu kahwin tak? Kahwin kalau Allah kata dia nak kahwin. Saya bagi contoh ini pasal ni contoh terdekat dengan jiwa manusia. Dia contoh ni tuan-tuan, jangan bagi contoh jauh-jauh. Kita bila mengajar anak-anak, contoh tu yang dekat dengan dia. Cerita, kalau dia umur berapa tahun? 3 tahun. Cerita tentang coklat. Ini cerita tentang Mercedes, BMW, mabuk budak tu. Nak mikir tu macam mana gaya tu. Nak, contoh tu yang terdekat. Sebab tu kadang, bagi contoh tu bukan saja nak provoke orang perempuan. Tak, contoh tu dekat dengan kita, dekat. Senang kita nak faham. Dia benda senang nak faham tu kan, benda yang kita suka dengan benda kita benci. Tu paling cepat kita ingat. Betul tak betul? Bila kita benci benda tu, cepat ingat. Bila kita suka benda tu, cepat ingat. Tapi kalau benda tu suka pun tidak, benci ke tidak, tak ingat. Orang tu kita benci, datang jumpa kita, ingat tak ingat? 2 minggu sudah, pukul 3, tak bukan 3 setengah, 3.23, aku ingat lagi tu. 3.23. Dia hafal semua, pasal apa? Pasal benda tu, orang tu mana benci semua. Begitu juga kalau benda tu orang sayang sangat, suka sangat, dia akan ingat betul. Cuba kita tengok, kita kali pertama berkenalan dengan suami kita. Ingat tak? Ingat tak ingat? Ingat. Yang lupa suami memanglah tu semua. Suami kalau ingat tu pelik. Nah, tak tuan-tuan, kita ni psikologi manusia ni, dia akan ingat benda yang dia suka dan benda yang dia tak suka. Itu paling cepat dia ingat. Jadi kalau benda tu antara suka tak suka, kita berapa ramai kita jumpa orang yang kita suka tak suka, betul-betul. Tak pernah kita ingat. Kalau orang tu datang balik, ingat tak saya jumpa awak dulu? Kat mana dia kata dia? Alah dulu, Mid Valley mana pula? Mid Valley pun tak tahu kat mana tu. Pasal apa? Kita tak ada apa sangat dengan dia. Tapi kalau kita jumpa balik bekas boyfriend, oh tak boleh. Pergi pula Mid Valley, awak ingat tak? Kita jumpa dia dekat tangga sana. Ya, siap dengan tangga tu. Tapi dulu kan, mana ya? Pak Gad yang jaga tangga tu dah berhenti tu. Ingat Pak Gad. Betul tak betul? Betul tak? Ini psikologi kita. Dia memang gitu. Mana semua yang terlibat dengan benda yang dia suka, dia akan ingat. Baju dia pakai hari tu, masa itu, everything. Itu memang tabi'i manusia. Begitu juga bila dia tak suka, everything yang ada pada ketika tu pun dia akan store in. Itu biasa. Ya? Itu standard. Sebab itu tuan-tuan saya bagi contoh tadi supaya kita faham. Bukan sengaja nak provoke perempuan, tak. Tapi nak faham. Contoh lain boleh bagi. Kadang contoh kek. Ada orang tak suka kek, buat kek. Kan dia suka menjahit. Kita bagi contoh menjahit. Orang yang tak suka menjahit, dia tak boleh nak detect benda tu. Kan dia macam lalu gitu. Tapi kalau bab kahwin, tak ada orang perempuan yang tak alert. Kan? Cakap lah mana pun, tetap dia, oh Ustaz, tukar topik boleh kata. Sebab itu kita sebut tentang ni, kita nak cerita tentang ni. Allah boleh buat ni hadis sahih ni. Sebab itu bila hadis sahih, kata para ulama, kita tidak ada ruang untuk mengingkari dia. Hadis yang disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, para ulama sepakat bahawa kita tak ada ruang. Kalau kita mengingkari hadis sahih, berarti ada hadis-hadis lain yang sahih kita kena ingkar sama.
Bila kita kena ingkar, kata para ulama, hadis-hadis itu bercerita tentang akidah, bermakna kita akan rosakkan akidah. Faham tak faham? Pasal akidah semua hadis sahih. Sebab itu timbul soal tentang seksaan kubur. Pernah dengar kan orang duk bincang pasal siksa kubur? Ada orang tak percaya ada siksa kubur, ada orang percaya. Betul tak? Kenapa? Kerana hadis kubur, hadis tentang siksa kubur ni, dia datang dengan hadis ahad. Ni tak silap saya, hadis ahad. Bukan hadis Sabtu, tak ada. Ada orang kata hadis ahad. Kenapa dia bukan hadis Isnin saja gitu? Dia hadis ahad, itu maknanya hadis yang disingle lah, ya? Disingle hadis. Jadi kita nak fahamkan ni ilmu hadis lah. Tu siapa pening kepala tuan-tuan fikir lah, ya? Mabuk pula rasa ni fikir gitu. Tak maknanya tuan-tuan nak sebut bila kita ingkar sesuatu hadis tadi, dia efek pada hadis yang lain. Bila efek pada hadis yang lain, dan hadis tu pula dia cerita tentang persoalan-persoalan yang besar. Soal akidah, soal beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman, soal iman. Sebab tu bila kita ingkar, habis apa benda lagi yang kita nak percaya? Tak ada benda dah. Sebab itu bila disebut hadis ni fi sahihain, hadis yang sahih, bermakna kita kena percaya sungguh bahawa Allah Ta'ala memang bagi rambut tu rap datang gitu kira-kira. Cuma tak usah fikirlah macam mana rambut tu daripada bawah keluar ke atas ke, macam kan, macam iklan TV3 tu kan, pokok tu timbul rap kan, TV9 ke TV3 tu ke, ataupun dia jatuh pada atas rap, kalau jatuh atas mungkin terperanjat kawan tu rap begitu, terduduk. Baik, malaikat bertanya lagi, apakah yang kamu inginkan? Si botak itu mengatakan, saya inginkan unta. Dia pun berdoa kepada Allah, dan ketika itu juga Allah memberinya unta hingga beranak dengan banyaknya dan memenuhi bukit-bukit dan lembah-lembah. Tuan-tuan tengok kan, kalau kita boleh jumpa malaikat ni, agak-agak nak minta apa? Kalau jumpa malaikat ni, minta apa? Kan? Maksudnya akan ikut lah tu kan. Yang belum kaya lagi, dia akan minta kaya tu. Nah, yang dah kaya pening kepala, dia akan minta lain pula ya. Jadi standard lah, kita akan minta macam ni tadi. Orang botak ni dia fikir gitu, dia fikir pasal dia punya situation. Lalu malaikat pergi pula kepada orang yang penyakit kusta. Penyakit kusta ni tuan-tuan, penyakit apa? Penyakit kulit. Semalam ada satu orang, dia kata, Ustaz, ni bukan nak iklan minyak zaitun tuan-tuan, saya ni kebetulan disebut tentang penyakit kusta, saya share saja ya. Memang ada hadis yang menyebut tentang minyak zaitun ni, sehingga penyakit kusta pun dia boleh sembuh dengan izin Allah Ta'ala ya. Satu lagi saya share saja tuan. Ini semua cerita orang ni, saya pun tak tahu. Saya pun tak adalah terfikir nak jadi orang alert pula bab ni. Tapi bila dah kita bawa makanan sunnah ni, ada pula orang beritahu cerita. Semalam, satu malam tadi, satu orang di Pandan Indah, dia beli minyak habatus sauda. Dia kata, Ustaz, minyak habatus sauda ni Ustaz, untuk orang puasa elok. Dia kata satu orang ni benar-benar berlaku, kata dia ya. Dia ambil minyak habatus sauda tu, minta maaf tuan ni, dia pula masalah ni, saya pula tak sampai hati nak menengok. Dia tunjuk cara pula kan? Dia cerita tu, tunjuk cara. Saya kata dah hati, makcik ni tak payahlah tunjuk cara, tahu dah buasir bukan kat telinga kan? Buasir kat situ namanya lagi, tak sungguh. Tapi dia punya excited nak cerita tu, siap tunjuk cara, selit lagi. Saya kata, ya Allah, makcik. Tapi tak apalah, pasal orang tua kan, kalau orang muda tu saya buat kerja gitu. Dia kata, dia ambil minyak habatus sauda tu, dia sapukan. Dia kata 24 jam, subhanallah, elok terus. Ini cerita saja tuan, bukan saya punya kajian tak ada. Jadi sekadar share. Jadi saya pun bila dapat kita cerita, jadi kita share dengan orang lah. Kadang-kadang kita ni, kita nak cari penyembuh dia kan. Cuba ya, minyak habatus sauda tu, kalau yang dalam kapsul yang tuan-tuan beli kat sahabat saya tu, kapsul tu pecahkan ya, jangan dengan kapsul sekali. Batal puasa. Ada kerja betul ya. Maknanya pecahkan dia punya minyak tu, ambil minyak habatus sauda tadi, cuba ya, cuba, wallahu a'lam ya. Saya sekadar share saja, ni mam tadi baru orang bagi tahu ya. Jadi dia pun cerita pada saya, dia patut cerita pada orang yang menjual lah, supaya orang menjual tu boleh cerita pada orang yang beli besok. Ini cerita kat saya, tapi bila dia cerita kat saya, kemudian kita cerita bab ni, saya ceritakan jugalah. Cerita dengan kusta ni, semalam pagi lepas saya kuliah tu, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, boleh tak kalau sopak? Sopak ni penyakit kulit juga. Kusta ni dia makan kita punya tubuh tu. Kalau sopak dia tak makan, dia kulit tu jadi makan. Jadi saya kata kalau penyakit kusta boleh, cubalah untuk penyakit sopak sekali. Allah ma'alam, kadang-kadang kita ni bukan tahu sangat kan, ini sekadar orang buat
Ya, kemudian apa yang Nabi cerita memang ada disebut dalam hadis Nabi, sampai penyakit kusta pun dia boleh bantu. Semalam saya ni sekadar share je tuan-tuan, tapi saya sekadar share dah tak ada bendanya, jangan minta. Ya, saya pergi ke tempat sahabat saya tu di kilang dia tengah meeting dengan apa nama ni untuk ambil formula daripada Australia, orang Melayu kita, orang Islam kita, dia formulakan minyak zaitun dicampur dengan dia punya formula untuk orang kencing manis, dan dia dah pakai pun. Pada satu orang dia kata, Ustaz, saya sendiri tengok orang tu, ya, dia punya kaki teropong belah sini nampak sebelah sana. Orang kencing manis dia boleh jadi begitu pun, dia berlubang, maknanya boleh teropong sini nampak sana. Jadi dia kata dia bagi tu benda tu, minyak zaitun yang dah diformulatekan tadi. Subhanallah, dia kata daging tu bertaut balik dan elok. Doktor tak dia potong. Ya, jadi semalam saya bawa 7 botol tu, dia suruh 7 botol tu agih-agih untuk jadi testimoni, boleh berjaya tak? Bila saya cerita begitu, semua sekali pergi serbu kat sahabat saya, semua minta yang itu. Bila saya keluar, saya kata, berapa botol bagi tadi? Semua dia ambil, Ustaz. Semua kata kencing manis. Yang sebenarnya masing-masing nak simpan. Takkanlah yang datang tu kencing manis berlubang lah. Kan? Saya kata yang berlubang je, siapa yang ada kenal orang, cubalah. Ni free, saya kata free. Pasal nak tengok keberkesanan dia. Jadi saya cerita je lah, hari ni benda dah habis dah, semua dikaut dia orang semalam. Nasiblah tuan-tuan datang hari ni pun boleh buat. Ya. Jadi nak cerita dia tuan-tuan, benda barakah sunnah tu. Ini cerita dia. Ya. Sambung balik bab kusta dia. Dia tak ada kena dengan tu. Ya. Kemudian bila malaikat datang kepada orang ni, dia tanya, apa yang kamu inginkan? Kusta ni menjawab, saya berharap Allah supaya memperindahkan kulit saya dan menghilangkan cacat dan penyakit ni dari tubuh saya, supaya saya kelihatan indah dan cantik. Maka dia pun mohon kepada Allah, dan sekelip mata Allah memperindahkan kulit. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu nak? Si kusta itu menjawab, saya menginginkan lembu. Maka Allah menganugerahkan lembu kepadanya. Lalu lembu itu beranak dan banyak memenuhi bukit. Tadi apa? Tadi unta, ni lembu pula. Kemudian malaikat ni pergi pula kepada si buta, apa yang kamu inginkan? Si buta itu menjawab, harapan saya, semoga Allah mengembalikan penglihatan saya sehingga saya dapat melihat. Kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah, kembalikan penglihatan orang buta ini, dan sekelip mata penglihatan itu pun pulih. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu nak? Maka Allah menganugerahkan kambing kepada. Lalu kambing itu beranak dan banyak. Baik. Setelah berapa lama, malaikat kembali balik kepada orang yang botak, yang buta, dengan yang sopak tadi, ataupun yang kusta tadi. Tapi malaikat ni tak datang dalam bentuk malaikat lah, datang dalam bentuk malaikat, tumbang dulu sebelum jumpa. Kan? Sebab itu Nabi SAW bila jumpa Jibril pada bentuk asal, pada hari pertama Jibril diturunkan ayat wahyu yang pertama tu. Sebab itu Nabi balik mengletak, Zammiluni, Zammiluni, kata Nabi pada Khadijah, kau selimutkan aku. Kenapa? Nabi tak sanggup berdepan dengan rupa asal Jibril. Sebab itu dalam peperangan Badar disebutkan, kalau tuan-tuan ni tak lama kita, ni berapa puasa tadi? 13. Sekejap je tuan-tuan ni. 13, 14, 15, 16, 17. 17 Ramadan, selain daripada nuzul Quran, ialah peristiwa peperangan Badar, peperangan agung dalam Islam. Ya. Peperangan ini satu peperangan yang hebat. Disebut dalam peperangan Badar, Syekh Ramadan Buti dalam kitab Sirah Nabawiyah dia kata apa? Dalam peperangan Badar, syaitan ikut sama. Syaitan ikut sama pergi perang. Dan dia jadi orang yang motivation orang-orang musyrikin ni untuk sama-sama pergi perang, untuk bunuh orang Islam. Dia duduk depan sekali. Tiba-tiba bila sampai dekat dengan orang Islam, syaitan yang menyerupai seorang tua ni tadi lompat lari. Bila dekat dengan tentera orang Islam, dia melompat lari. Sampai orang yang berada dalam pasukan perang tadi tanya kepada syaitan, 1000 orang lebih kurang jumlah dia. Dia tanya, wahai orang tua, ke mana kau nak pergi? Kata syaitan tadi yang menyerupai wajah manusia, dia kata apa? Kau tak nampak apa yang aku nampak. Apa yang dia nampak? Rupa-rupanya yang duduk dalam barisan depan tentera muslimin ketika itu ialah Jibril and Co. Jibril and the group. Sebab itu bila syaitan nampak Jibril, surrender dia. Nak cerita tuan-tuan, malaikat ni kalau kita nampak dengan rupa asal, menung kita. Kan? Sebab itu belum Jibril tu dia panggil, ya Allah Ta'ala ciptakan dengan satu ciptaan yang begitu hebat. Yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, dia kata Jibril ada 600 sayap. Dia sayapnya di antara timur dan barat. Maknanya kalau kita kat mesin niaga ni, Samsung no, dia tempeling daripada Kelantan.
Timur barat kan, ni barat kan, pantai barat kan, sana pantai timur. Jadi ditampar depan sana, pang, pasal sampai tu nak cerita tuan-tuan. Lepas tu kita jangan act sana. Tu baru malaikat turun, baru Jibril tu, belum lagi yang lain-lain turun. Maknanya tuan-tuan nak sebutkan bahawa ini kehebatan malaikat. Tapi malaikat dia tak boleh jumpa dengan bentuk asal. Dia akan jumpa dalam bentuk lain. Nabi jumpa malaikat dalam hadis iman, Islam dan ihsan tu. Ketika Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi kata, datang satu orang, dia pakaian serba putih. Kan datang duduk berdepan dengan Nabi, bertemu lutut dengan lutut. Dia tanya, wamal iman, wamal Islam, wamal ihsan. Habis selesai tu sahabat tanya, Rasulullah, siapa dia ni? Kata sahabat, kata Rasulullah, itulah Jibril yang datang mengajarkanmu agama. Baik itu tuan-tuan, kadang-kadang kita tak kenal orang, jangan kita hina orang. Kita takut tu malaikat. Pasal malaikat ni kelebihan dia, doa dia makbul. Allah disebut dalam satu hadis bahawa di rukun Yamani. Tahu rukun Yamani? Rukun Yamani ni penjuru Yamani dia panggil. Ni di Kaabah tu. Ada 70,000 malaikat yang akan mengaminkan doa orang yang berdoa. Ketika kita lambai tanpa cium kan, bila sampai situ kita lambai bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan sekadar itu je, berdoa sekali, ya Allah, minta. Ya, kerana di situ malaikat mengaminkan doa. 70,000, kalau satu malaikat boleh berdoa dan Allah makbulkan, 70,000 lagi makbul. Maknanya dia aminkan doa. Ada orang kata, Ustaz, saya dah berdoa banyak kali, kenapa tak dapat? Sebab malaikat tak aminkan doa kita. Habis cerita. Nah, itu je cerita. Pasal dia nak aminkan, dia tak aminkan, dia tak boleh pakai ni kata dia. Kan, dia nak berdoa sini kat Malaysia tak selesai lagi. Contohnya. Betul, tak makbul. Tapi kita jangan pelik ketika kita tawaf, bila berdoa balik dapat. Saya subhanallah, Allah nak tunjukkan tuan-tuan, walaupun saya Ustaz, kadang-kadang kita ialah kita cerita orang dengar yakin, yang bercerita tak yakin. Saya banyak jumpa jemaah tu, Ustaz, betul Ustaz. Saya kata, apa yang betul? Saya buat jadi Ustaz. Oh ya ke? Saya kata dia begitu. Kita bukan tak yakin, pasal kita tak dapat apa yang dia dapat. Betul tak? Dia pula kadang-kadang tuan-tuan, tu untung lagi kita dengar ceramah daripada bagi ceramah. Sungguh orang dengan ceramah ni kadang-kadang dia datang kosong kan. Bila dia dapat tu, dia ambil 100%, dia tak ada bolak-balik dah. Kita kan kitab banyak baca kitab ni lain pula cakap, kitab ni lain cakap, kitab ni lain cakap. Orang yang datang dengan ceramah ni kosong. Sebab tu kadang-kadang ada orang datang, dia ambil sebiji-sebiji, dia buat sebiji-sebiji jadi. Sebab apa? 100% confident. Kita yang banyak baca buku, buku ni kata lain, mulalah bila kita buat, ya, pasal buku ni kata tak, kita buat ni, buku ni kata tak. Jadi elok lagi dengar ceramah daripada bagi ceramah. Tu untung lagi tuan-tuan dengar ceramah. Ya, sebab itu ada betul lah kisah tentang orang yang mengaji kan. Tok Guru dia kata baca bismillah jalan dia, atas air boleh jalan. Nah, semua nak murid bismillah jalan, bismillah jalan, bismillah jalan. Semua jalan lah kali, semua pecahkan sampan. Pasal apa? Pasal tak perlukan sampan lah. Jadi Tok Guru tengok, mana sampan? Kata Tok Guru, apa benda lagi kita nak sampan? Tok Guru ajar tadi, bismillahirrahmanirrahim, jalan, boleh jalan tarik. Oh betul juga tadi. Betul. Kan, Tok Guru, bismillahirrahmanirrahim, tenggelam. Anak murid tengok, apa hal ni kata dia. Pasal tak tuan-tuan, dia nak sebut ni, kadang itu penting. Orang, kadang-kadang ada orang ni dia zero, memang zero betul. Sebab tu dia datang tu penuh confident. Apa Ustaz tu cakap, dia ambil betul sebiji. Dia buat, Ustaz tu kata, solatlah kita 40 kali 40 malam. Dapat. Memang dia 40 malam betul dia buat. Dia tak ada apa-apa langsung, kosong. Macam kita kan macam-macam ada kan, 40 malam. Alah, sebenarnya bukan soal 40 malam, 3 malam pun boleh. Jadi nampak tak, bila kita macam itu, kita buat tu, kita rasa tak agak-agak. Ya 40 malam, 3 pun boleh. Tak mesti soal 40 malam tu, 1 malam pun boleh. Jadi memang tak dapat apa sudah ni. Kan? Macam orang bila bagi ayat, siapa baca ayat ni dia akan dapat. Orang yang dapat tu memang dia kosong, tak ada apa benda lagi. Dia pun ambil ayat tu, dia baca sungguh-sungguh, dapat sungguh. Dia pun datang balik kita, terima kasih lah, dia kata. Kenapa? Ayat awak bagi tu, saya dapat apa yang saya nak. Ayat apa yang aku bagi, kata. Yang itu tu. Yang mana pula, kata dia. Dia pun tak ingat yang mana dia bagi, tuan-tuan. Nak cerita ni, penting. Orang yang buat tu dia penuh dengan yakin. Sebab itu malaikat ni dia tak nampak. Sebab itu kadang-kadang kita tak tahu. Itu bukan boleh nampak pasal dia akan datang dengan keadaan-keadaan yang seperti manusia. Kemudian dia kata, baik, kita habis sikit. Setelah berapa lama malaikat kembali kepada mereka dalam bentuk seorang fakir dan miskin. Nampak? Ya.
Malaikat tu jumpa kepada si botak tadi. Aku adalah seorang fakir dan miskin yang terputus saudara mara. Semua jalan sumber rezeki terputus. Berikan aku sebagian hartamu. Si botak ni ada apa? Ada unta. Penuh bukit, nak cerita banyak lah. Janganlah tuan-tuan faham penuh bukit tu maknanya memang unta tu berkeliaran atas bukit. Ustaz, unta memang duduk atas bukit, kata dia. Ini bahasa istilah bahasa Arab dipakai kiasan, nak cerita banyak ni, penuh bukit. Ya. Kemudian dia kata, si botak ni kata, ya, si botak itu kata, hak-hak kewajipan dan keperluan saya sangat banyak. Harta ini saya dapat secara turun-temurun dan saya tak ada punya sesuatu untuk diberikan. Malaikat tu berkata lagi, bukankah dulu engkau seorang yang botak dan miskin? Si botak tu menjawab, oh tidak, harta ini saya waris secara turun-temurun. Malaikat berkata lagi, engkau bohong. Kalau kamu bohong, Allah akan mengembalikanmu kepada rupa asalmu. Maka segitu juga Allah mencabut nikmatnya dan kembalikan dalam bentuk asalnya. Tuan, nampak? Maknanya kalau kita lah kan, kita sekarang ni ada pangkat, ada harta, orang pun kata, Tuan bagilah saya sikit. Kita, saya cukup je. Dia kata, lah Tuan, yang Tuan dapat ni pun sebenarnya bukan Tuan punya, Allah yang bagi. Tak, ini usaha saya. Tuan, kalau betul lah yang dapat ni memang Allah bagi, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala kembali balik Tuan kepada asal dulu. Asal dulu kita ada duit. Asal dulu ada duit, tak ada duit? Tak ada. Boleh. Sebab itu malaikat ni tadi, Allah Ta'ala amin ke doa dia, Allah terima doa dia. Kemudian jadi orang ni balik pada rupa asal. Botak ni botak balik. Baik, kemudian dia pergi pula kepada penyakit kusta tu. Dia minta benda yang sama. Kemudian orang penyakit kusta tersebut benda yang sama juga. Akhirnya kata malaikat, kalau benda ini betul, maka kau selamat. Tapi kalau benda ini tak betul, aku doakan supaya kau datang balik rupa asal. Rupa asal dia duduk kusta. Maka jadi dia dalam bentuk rupa asal. Dia pergi pula kepada orang yang buta, ya? Yang buta ni orang yang berakal, beriman dan percaya kepada firman Allah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Bila ditanya, dia mengaku betul, nikmat ni Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang kan, dia kata, Encik, boleh tak saya buat begini-begini? Dia kata, Encik, saya ni jawatan ni Allah bagi saja, bukan saya yang punya, Allah bagi. Selagi mana Encik rasa nak buat ni kebaikan, carry on. Jangan risau, saya takkan menghalang. Tuan-tuan, pasal apa? Dia yakin bahawa jawatan tu siapa bagi? Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang orang minta, kata, Tuan, saya minta derma untuk ni. Oh, dia kata, payahlah, saya kerja pagi, petang, siang, malam, tau, kata dia. Kan? Saya penat-penat banting tulang, awak senang-senang minta je. Jangan lupa, kita banting tulang, bukan banting tulang aja. Tulang tu letak kat banting pun. Maknanya dah mati je, Tuan. Tak jadi apa. Sebab apa? Kalau Allah tak nak bagi, takkan dapat. Itu kita kena ingat, tuan-tuan. Dapat gaji banyak ni bukan sebab kita belajar pandai dulu. Ingat, kadang-kadang ada orang dia rasa begitu. Dia kata banyak senang, kita belajar pemening kepala susah-susah. Kadang ni adik-beradik tu, tuan, kita lupa. Sebab itu kita jangan sakitkan hati. Bagi yang kita tak rasa. Kita memang tak suka adik-beradik kita ni, dia tak nak berusaha, dia nak minta je. Tapi jangan kita kata, kau banyak sedap dong, kata dia. Kau duduk sedap, kau berehat je. Aku ni belajar dulu, kau payah nak pecah otak, kata. Sekarang bekerja pula pagi, petang, siang, malam. Kau senang-senang macam ni, kau datang nak pakai duit je. Kau datang nak pakai duit, pakai otak sikit lalu. Kau tenang, tuan-tuan. Bukan soal kita bekerja pagi, petang, siang. Betul, kita nak mengajar dia, tapi bukan dengan cara gitu. Sampai kita lupa siapa sebenar kita. Kita pun kalau tidak jadi kita, jadi dia. Betul tak betul? Kita kena ingat, kalau kita tidak jadi sekarang, kita jadi dia. Saya kalau tak jadi ustaz, saya jadi orang mendengar. Mungkin dua je. Kalau tuan-tuan tak jadi orang dengar, tuan-tuan jadi ustaz. Itu je, kan? Haji ambil tempat saya ambil tempat haji. Itu je, tukar muka je lah. Betul je. Tak semua, itu saja. Ini realiti dia. Itu saja. Sebab itu tuan kena ingat, nikmat ni Allah bagi. Sebab itu kalau kita kufur, kita lupa, kita rasa kita punya. Sebab itu bila orang minta, bagilah. Kalau kita rasa tak nak bagi pun, bagi sikit. Sekurang-kurang kita rasa nikmat ni kita kongsikan, itu kekal. Tapi kalau kita rasa nikmat ni kita punya kerana kita usaha, no. Sebab itu kadang-kadang nikmat ni mesti dikongsikan, sharing. Apa saja nikmat, apa saja dia mesti dikongsikan. Dia tak boleh kita rasa kita punya. Sebab kalau kita rasa kita punya, dia akan hilang daripada kita. Faham perempuan? Faham?
Marah perempuan, ustaz ni apa kerja kata dia. Seorang penyair mengatakan minggu depan, cukup tuan, bukan penyair tu kata minggu depan, kita sambung apa penyair tu kata minggu depan, insyaAllah. Tuan-tuan, kita akan kita ada sekali lagi. Ada tak sekali? Sekali lagi ke dua kali? Dua kali. Mana kita boleh perhabiskan tajuk ni, insyaAllah pada minggu depan. Tuan-tuan sambung, jangan ke mana-mana, terus bersama saya pada minggu depan, pada waktu yang sama, di tempat yang sama. InsyaAllah kita bincang sikit lagi. InsyaAllah tuan-tuan kita dapat manfaat daripada perbincangan ni. Saya sebenarnya daripada saya mengajar buku ni, tuan, dah 2-3 tempat dah ada yang sebagian nak habis. Saya rasa buku ni cukup menyentuh tuan-tuan. Sebab itu saya kata belilah. Tapi lah kita beli memang kita simpan. Tak apalah, simpanlah. Tak, sekurang-kurang saya baru disebut kan, dalam satu kuliah saya kata besok kita di akhirat, besok kita akan ditimbang amalan kita. Amalan kita ni mungkin bila ditimbang dia sama, balance tak boleh jadi. Amalan ni mesti condong ke mana nak pergi, condong ke neraka ke condong ke syurga. Besok timbang balance, sudah pening kita tu. Macam nak buat? Allah Ta'ala tanya lagi, besok ada apa-apa amalan kau lagi nak tambah? Ya Allah, benda pula aku nak tambah lagi ni kan? Ingatlah kita buku yang kita beli. Ya Allah, aku ada beli kitab dulu ya Allah, kata dia kan? Boleh timbang tak? Timbang, letak atas timbangan tu. Condong kata syurga kan? Masuk syurga kerana kitab ni. Dia faham tu? Bukan saya kata beli kitab ni masuk syurga. Lain pula fahaman dia. Belilah Ustaz, saya jual kitab tu, kata kitab tu boleh masuk syurga kita. Jangan salah faham. Kenapa? Kerana kita beli ni tuan-tuan, walaupun dia lah yang cetak kitab ni dia untung lah, tetapi kita untung juga. Pasal apa? Kita buat ni untuk agama kita, untuk diri kita, untuk agama kita. Memanglah kita beli kadang tak baca pun. Sebab tu saya boleh jamin tuan-tuan, buku tuan-tuan boleh jual balik. Tak, dia bukan Tuan Haji punya. Ustaz ni macam mengata aku je. Tak. Tapi buku saya memang kalau jual tak laku lah. Renyuk habis semua. Buku tuan-tuan memang cantik, conteng pun tak ada. Boleh selang elok. Tuan-tuan, maka tadi dah pinjam buku saya, ngarut belah. Alhamdulillah tuan-tuan, dijumpa lagi pada bulan depan insyaAllah. Saya cuma nak wawarkan sama juga benda yang sama pada bulan depan, pula minggu depan. Maaf saya, daripada pertemuan yang lepas kita masih buka lagi tuan-tuan untuk wakaf, untuk infak, untuk surau tempat saya. Kita masih lagi teruskan sepanjang Ramadan ni. Jadi kalau tuan-tuan nak infakkan, boleh bagi pada sahabat saya di luar sana. Saya ingat mungkin dah disediakan kotak, boleh masuk dalam kotak saja, insyaAllah. Dan saya wawarkan juga, kalau siapa yang nak untuk menyertai upah haji ni. Upah haji ni untuk orang yang sakit atau yang meninggal dunia saja. Kalau yang tak dapat panggilan tahun ni, tak boleh masuk upah haji. Boleh kalau saya nak masuk upah haji, saya tak dapat panggilan tahun ni? Tak boleh. Iaitu untuk orang meninggal atau orang yang sakit saja. Jadi kalau ada saudara, masih lagi kita buka. Setakat ni masih ada ruang, kita buka lagi lah. Ada orang tanya, sampai bila Ustaz? Sebenarnya sampai saya nak berangkat ke Mekah lah. Tapi kalau boleh kita minta awal, sebab dekat-dekat nak berangkat ke Mekah tu kita takut nanti nama tersilap. Elok yang nak diupahkan tu bapak dia kan, sudahnya yang dihajikan tu anak dia. Pasal last minute dia bagi last minute. Ada juga tuan-tuan, ada yang tu dah sampai kat Mekah baru SMS, Ustaz boleh tak buat kau upah haji untuk bapak saya? Kita suruh bagi nama lengkap, dia bagi nama dia. Nama dia yang diupahkan jadi. Jadi itu kadang-kadang masalah. Sila. Ada satu soalan. Ya. Apa hukum upah haji? Upah haji ni tuan-tuan ada hadisnya. Seorang sahabat tanya, Ya Rasulullah, aku ada mak yang belum lagi mengerjakan haji, apakah aku hajikan untuk ni? Kata Nabi SAW, untuk Allah lebih utama untuk kau laksanakan. Maknanya hutang, itu dikira sebagai hutang. Upah haji ni bagi haji yang wajib lah. Haji sunat ni ada sebahagian setuju, ada sebahagian tak setuju. Jadi benda tu amal kebajikan, kita buat saja benda tu sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan orang buat upah haji yang sunat, misal kata dia dah buat haji dah, kita buatkan haji untuk dia. Takkan Allah masukkan neraka dia kerana buat upah haji? Tak logik sungguh. Tak begitu maksudnya. Tapi yang utama ni untuk orang yang belum mengerjakan haji. Itu cerita dia, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu saja setakat ni. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Di luar sana memang sahabat saya ada bawa minyak zaitun dan juga lotion tu. Siapa yang nak boleh tengok di sana lah. Itu bahagian dia. Bahagian saya mengajar je di sini. Jangan tanya dengan saya lah. Saya tadi just share saja. Lebih tanya dengan dia.
Ya, dia tu menjual, saya mengajar. Ya, jangan terbalik pula, sibuk ke saya pula. Terbalik tanya ke dia hukum, tanya ke saya tentang produk. Terbalik pula dah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.